Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan kami, rancangan BTZ. Dan episod hari ini ditajakan khas oleh teman-teman kami dari Hartanah Bros. Bukan calang-calang ejen, dah 15 tahun dalam bidang hartanah. So anything requirement about real estate atau jual beli atau sewa, hubungilah mereka atau lungsuri laman IG, Facebook dan juga website mereka. InsyaAllah Hartanah Bros SG. Okay, Hartanah Bros, your property matters. Macam boleh join commercial ni ya. Use of tayo tak sebut. Boleh join commercial ni ya, company ya. Alhamdulillah. Selamat datang semua. Semua okay? Alhamdulillah. So today we're gonna recap. Kita dah ceritakan tentang Habil dan Qabil. First start daripada mula seriesnya ialah kisah Iblis, kisah Nabi Adam, and we talk about Qabil and Habil, dan ceritakan pasal adik-beradik and all that, you know, jealousy, hatred. So kita sambungkan cerita kita. First topic je dah Allah dah tunjukkan tentang Yes, of course. So mula jalan cerita hatred dan jealousy ni memang happen anywhere in the world. So memang di kalangan kita manusia pun. So I think now kita dah akan masuk bersambung dengan masuk cerita Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Noah. Ya, yang menarik juga adalah again lah, this is something that shall be recurring over our perbincangan, that is apa-apa saja yang pernah pun berlaku dahulu itu akan berlaku lagi. It's a repetition Apa dulu New Boys cakap, New Boys tiba-tiba sejarah mungkin berulang. Itu baik itu lagu time, you know, time kita orang beli CD dalam Tomok kan, compact disc CD compact disc, dalam semua ada lagu-lagu macam-macam show CD apa dia panggil tu? Discman. Discman. Yes. Itu kalau gerak sikit kita lari itu pergi training daripada Jurong sampai Kalang ke sampai Bedok, memang autoplay lah daripada starting dengar dalam MRT, syok sih. Jiwang lah. Ada Backstreet Boys. Those days. So hari ni kita berbicara nak mengenai seorang Nabi Dia datang setelah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh ni antara Nabi-Nabi yang dinamakan Allah SWT namanya di dalam Al-Quran juga. Surah Nuh alaihissalam. So banyak kisah yang kita dah baca pun dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh. Antara kisah yang paling menarik antara banyak-banyak kisah Nabi Nuh, yang paling suka adalah kesabaran Nabi Nuh ni. Sebab Nabi Nuh di antara Nabi yang hidup generasi dia tu, generasi Nabi Adam, mereka hidup lama So disebutkan dalam Al-Quran Nabi Nuh ni hidup selama 1000 lebih tahun lah for exact berapa dakwah dia tu 950 lah. Mungkin umur dia tu lebih lagi. So dia hidup tu lebih daripada tu. Dakwahnya sahaja 950 tahun. And yang orang yang reply tu di dakwah tu berapa orang? Berapa je kan sepanjang 900 tahun tu kan. Lihat tu balik, betul-betul sabar sih. I tengok balik cerita Nabi Nuh ni, kadang-kadang menarik cerita kisah yang Allah sebutkan ni, dia macam kena dengan semua zaman tau. Sebab zaman kita ni, kita boleh balikkan cerita Nabi Nuh dengan kisah kita ni yang nak kadang-kadang nak grow kita punya account dekat social media. Sama juga macam kalau dalam apa pun lah, dalam segi dakwah ke, dalam segi nak menyampaikan information ke, ataupun education. Kadang-kadang kita bermula je kita dalam social media dengan 5-6 views, 10 views dan sebagainya, dan benda tu dia tak menjamin benda ni akan naik dan sebagainya. Sebab Nabi Nuh sendiri 950 tahun pun walaupun kebenaran yang dia bawa tu, tapi sedikit nak menunjukkan kadang-kadang kebenaran ni Allah pilih siapa yang akan ambil kebenaran ni. Walaupun dia sedikit, tapi dia bukan meletakkan kelemahan kelemahan apa yang kita sampaikan. Kayu ukur kau benchmark kan. Kayu ukur. I suka you cakap macam gitu. You cakap off the gate, you cakap yang paling I suka adalah mengenai kesabaran Nabi Nuh. Sebab biasanya orang kalau ingat Nabi Nuh tak ingat benda tu sangat. Orang ingat bahtera Nabi Nuh. Yes, correct. But then there is another component to the story. Kayu kuka orang Zahir. Kita boleh bincang dekat nanti lah. Kayu kuka. But itu cerita dia yang lebih kita seharusnya memberikan perhatian lah, which is the effort of dakwah that he put
Dari sudut penerimaan, rejection dan sebagainya. Hatta dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut di akhir zaman nanti, bukan zaman, di hari kiamat nanti, manusia semua akan dibangkitkan. The people will be lined up to their respective prophets. Dan kata Nabi, ada Nabi yang ada satu pengikut, ada Nabi yang ada dua pengikut. And ni semua Nabi-Nabi kan. Kita nak cakap these are elect people, orang-orang yang Allah didik, orang-orang yang ada wahyu, ada kebenaran, ada kepintaran. Tapi diorang yang following diorang sikit je apa? Tidak menjatuhkan martabat mereka tidak pun. langsung. Tidak langsung. Which is interesting. Dalam Quran mengenai surah Nuh ni banyak tempat Allah cerita. Banyak. Tapi ada satu surah seperti mana Ustaz tadi sebut, dedicated to Nabi Nuh, which is surat Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaum, sampai habis. Surah ni for me which is interesting adalah dia adalah surah yang Allah ceritakan Nabi Nuh ni seolah-olah nak nak mengeluh kat Tuhan. Nak mengadu lah. Nak mengadu, ya Allah aku ni Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku pergi kat kaum aku ni lama, pagi dan malam, kadang-kadang pergi personally, kadang-kadang pergi in public, because orang kadang-kadang terima kebenaran tu beza-beza. Benda ni berlaku kan kadang-kadang, macam kalau kita bilang ada satu orang ni lah, kita nak dia berubah, kita share information, dia tak terima. Tiba-tiba orang lain datang cakap the exact same thing, tiba-tiba dia terima pula. Dia tak ke kau cakap benda sama. Which tells us that kadang-kadang it's not about you tau, it's about kadang-kadang ada orang ni dia terima berbeza-beza. Secara penerimaan orang lah. Betul. Yang penting adalah sampai. Betul. But he has to go through that. Dia cakap kadang-kadang bila aku nak pergi kat kaum aku, diorang nampak aku pada jauh je, diorang dah letakkan jari-jari diorang, asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum, ambil baju diorang, tutup kepala dan sebagainya. And this is what a prophet had to go through. Maka kita ni kalau kita nak sampaikan kebaikan, kita nak buat satu usaha, and orang kadang bertindak macam tu kat kita, tak sama lah. Tak payah nak niati kita sangat. confirm sort man. Kita sort apa? Nabi Nuh confirm tiung lah, senang cakap. Tiung lah. Tak dengar perkataan confirm tiung je. Trip. Confirm trip. Tapi 950 years going through the exact same thing over and over again, rejection after rejection after rejection. And Nuh cerita exactly apa aku sampaikan. Antaranya yang disebut dalam Al-Quran adalah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku cuma nak satu benda je daripada kaum aku, diorang ni istighfar. Tuhan ampunkan diorang supaya dapat rezeki lah kan. Itu je. Dia bukan satu orang masuk Islam aku dapat point. Lepas nanti aku boleh redeem lah voucher ke apa kan. Dia bukan macam tu apa. Tak ada agenda tu pun. Tak ada agenda. Agenda adalah aku memang sayang manusia, aku nak kembalikan manusia kepada Allah. That's it. Dia cakap istighfar ke Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu ghafara yursil sama alaikum mitrara. Ya Allah berikan kebaikan kepada kau yang banyak. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina kan. I think this is the special case for all the nabis. I mean, obviously Allah SWT pilih manusia yang tertentu sih, yang ada dia sifat kemanusiaan. Tak semua orang ada that sifat yang aku nak tolong every manusia yang ada dalam dunia ni. I mean that's what probably Allah pilih Nabi Nuh lah. Nak sampai tahap Nabi Nuh dari sudut kesabaran dia, Allah hantar pada the right person lah. Of course. Sebab kalau hantar dekat orang lain mungkin tak boleh sabar kot. Allah kata lebih tafi Nabi Nuh tu dia berada dengan kaum dia tu alfasanatin illa 50 ama. Allah sebut 1000 tahun minus 50 tahun, which is 950 years. So means dia hidup lebih lama. Maknanya dia lamalah pengalaman Nabi Nuh ni. Dan kesabaran dia je mungkin 3 persuku hidup dia tu. Dari sudut dakwah yang tadi cakap kan, falam yazidhum du'a illa firara wa inni kullama da'awtuhum, setiap kali aku nak mula dakwah je ja'alu asabi'ahum, dia letakkan jari-jari dia, tutup telinga dia. So benda ni berlaku pada semua para anbiya. Cuma ada yang berlaku macam gini, ada yang berlaku macam gini, ada. Cuma Nabi Nuh cerita dia Allah khususkan bagi Nabi Nuh disebabkan dia hanya balikkan dia punya kesedihan tu pada Allah SWT. Dan dia balikkan dia berkesedihan tu, dia mengadu kepada Allah. Allah nak tunjukkan cerita Nabi Nuh ni walaupun 950 tahun dia tak give up. Cuma dia just macam ya Allah, nak ngadu lah sikit. Kenapa macam lama sangat tu. Never say never lah dia punya quote tu. I got one question. So obviously masyarakat kita lah secara umumnya, kita secara dasarnya kita tahu kisah Nabi Nuh ni is about building the ship, building the bahtera and save all mankind and all that. When is the exact point where Allah SWT cakap kat Nabi Nuh atau turunkan wahyu dekat Nabi Nuh to say that hey Nuh, kau start buat bahtera ni? At which point? Kita tak tahu exactly the point,
but it's towards which episode of the very life? end. The very end. Okay. Berarti memang dia Bukan dah daripada starting lah kira. Tak. Bukan mission dia ni sebenarnya, oh no, aku jadikan kau nabi ni untuk save mankind. Bukan okay. Dia memang nak dakwah aja. Understand. But when everything he has already exhausted, kata Allah, okay, this is dah no choice lah. Yes. Jadi titik permulaan nakkan ada bahtera tu sebabkan Allah SWT nak menghantar azab. Okay. Nak menghantar satu pengajaran bagi kaum Nabi Nuh. Okay. Nabi Nuh pun tak sangka-sangka lah. Cuma Nabi Nuh menyiapkan bahtera tu untuk bukan sahaja menyelamatkan manusia, bahkan binatang pun. Yes, correct. Binatang pun kira dorang invest kan. Allah letakkan mereka, dan itulah bermulanya kisahnya. Bahkan kisah ni disebutkan dalam surah Hud. Walaupun bukan surah Nabi Hud Nuh, tapi dalam surah Hud Allah tunjukkan, Allah beri gambaran yang very clear. Itu yang ayat di antara ayat yang kita baca secara imalah. Macam dalam Quran, kalau kita tengok sekarang dalam bacaan kita ni, hanya dalam surah Hud yang kita baca waqala rkabu fiha bismillahi majriha. So majriha ni pun ulama berbeza pandangan. Sebab berlaku banyak kisah lah, sebab anak dia pun tak nak naik. Nabi Nuh ni ada banyak anak. So di antara salah satu anak dia tak nak naik dengan Nabi Nuh. Dalam di atas bahtera tu, dan dia menyangkakan bahawa macam okey lah, bahtera ni confirm tak selamat punya lah, baik aku melindungi diri aku dekat tempat lain. So dia nak naik gunung. Ni dah lah kaum tak terima, anak sendiri pula keluarga pula tak menerima dakwah dia. So benda ni Allah SWT tak tahu cara Allah SWT memujuk Nabi Nuh tu dengan pelbagai cara lah. Sebab binatang boleh ikut dia. Correct. Binatang boleh dengar cakap dia dan sebagainya. So bila kita tengok cerita dalam surah Hud tu memang is a reality lah. Kadang-kadang kita sangka orang luar je tak terima kita, tapi kadang-kadang dakwah ni paling susah di antara dakwah kita adalah dakwah kepada keluarga kita. Betul. Dan Nabi SAW pun di antara salah satu contoh yang di mana boleh mendapat begitu ramai umat Nabi. Kalau kita tengok Islam ni ramai, orang-orang yang memeluk agama Islam ramai, tapi di antara satu kesedihan yang Nabi tak dapat adalah pakciknya, Abu Talib kan. Betul. Itu adalah satu sama jalan cerita dia. Sehingga Allah nak clearkan everything, nak tunjukkan yang sungguhnya engkau ni boleh memberi hidayah kepada siapa yang Allah berikan aja. Kalau innaka la tahdi man ahbabta, kau tak boleh beri hidayah pada orang yang kau rasa kau sayang, mesti dia akan ikut kau. Even pakcik dia sendiri. Even pakcik dia, walakin Allah yahdi man yasha. Itu satu kesedaran Allah yang meletakkan penerimaan hidayah seseorang tu. Kita hanya menggerakkan hati dia, memberikan dia jalan, membukakan dia ruang dan menerima dia lah. Tapi Allah SWT yang akan membuka hati dia. Kadang-kadang as simple as macam Sayyidina Umar, Taha. Siapa yang sangka Sayyidina Umar ganas gitu boleh terima dengan Taha? Dan mungkin orang ingat macam banyak kerja pun. Nabi nak dakwah Sayyidina Umar bukan senang sih. Berapa tahun sih doa. Wah, tu kisah Umar boleh makan 10 episod. Betul. Serius. Dia dah tengok kan Umar the series. Dah khatam. Dah khatam kan. But that's it lah. I think part of kerja dakwah, kerja Nabi ini adalah to anticipate kepahitan di dalam perjalanan tersebut. Mungkin itu kepahitan tu actually is the kemanisan of dakwah tu. Di antara kemanisan dia. And tadi kita cerita Nabi Nuh alaihi salam, dia mengadu ataupun mengeluh. And benda ni juga kita nampak dalam kisah-kisah Nabi-Nabi yang lain juga. Betul. Hatta dalam kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam peristiwa Taif kan, Nabi lepas keluar Taif tu kena pukul dan sebagainya, Nabi doa juga kan. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, mana aku nak pergi kat siapa ni? Orang kampung aku sendiri halau aku, orang Taif ni tak terima aku, herdik aku dan sebagainya, aku nak pergi kat siapa? But what is interesting in that doa particularly adalah Nabi sebut illam takubika alayya ghadabaka fala ubali. Tapi ya Allah, kalau semua ini tidak memaksudkan engkau marah ke aku, I'm fine. Ini kekuatan Nabi. Tak apalah kalau susah, yang penting engkau redha ke aku ya Allah. Tak affected Tak affected. Ini strength of Nabi Kalau in today's world macam ibarat macam apa yang mak-mak kita go through sih. Mengeluh juga ke anak-anak juga kan. Degil, tak nak ni tu kan. Tapi mak bapak tak pernah give up ke? Mak bapak tak give up. Yes, exactly. Correct. So ini satu benda yang kadang-kadang semangat untuk kita, terutamanya mendidik anak-anak kita lah kan. Kadang-kadang tak semestinya kita ni dah berubah, anak-anak kita berubah. Betul. Mungkin akan digandakan ujian tu lebih. Correct. Tapi contoh-contoh yang Allah sebutkan dalam Quran tentang perjuangan para anbiya,
kesabaran mereka ni sebagai satu petanda yang diorang ni sepatutnya Allah lagi lindungi sih. Tapi tetap Allah beri ujian bagi mereka sebab mereka manusia. Dan atas kesabaran dan sebagainya Allah SWT akan bantu kita lah. Malah How long did Nabi Nuh take to siapkan bahtera tu? tak tahu. I don't So know most of the ulama diorang tak go really into macam because the mere ship pun Soalan layman sangat lah. because for me bagus you tanya macam gitu sebab kadang-kadang kita dah dimomokkan dengan cerita-cerita Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh macam mana kan dibuat daripada kayu koka. Kan Netflix semua ada. Cerita dia. So Kayu koka kayu koka sampai kayu koka jadi popular. So I pun tak tahu whether benda tu authentic ke tak. Tapi mungkin ada riwayat-riwayat yang ceritakan dia diperbuat daripada, you kena tengok sebab zaman dulu macam Nabi Musa bercerita pun Firaun punya zaman berapa advance dia orang buat piramid tu. Mungkin zaman sekarang orang tak boleh buat. So orang start tu macam discover macam mana. Cuma Allah tak fokuskan buat bahtera dia. Cuma Allah sebutkan yang azab yang Allah hantar tu is besar. Kalau ikut kapal-kapal biasa mungkin dah habis dah. Itu yang menunjukkan bahawa benda tu kuat. Oh, ni apa teknologi ni? kan? Even Titanic pun jatuh lah, betul. Sampai bila kalau cakap macam dah level gunung punya ombak tu kan, kira bila Nabi Nuh anak dia tu kata tak apa aku berlindung di atas gunung kan Nabi Nuh kata qala la asimal yaum, hari ni tiada penyelamat melainkan Allah yang penyelamat. So bila kita tengok balik pada sejarah tu, mana dia ombak dia tinggi tu, dia boleh nampak tu anak dia. Mana dia ada choice. At the end of the day Allah punya azab kita tahu memang tengok tsunami je. You letak apa kapal pun pecah babe. Betul. Siapa sangka sampai Aceh tu itu lagi besar pada Singapura berapa kali pun boleh habis. Hanyut juga. Betul. So memang is a big thing lah, besar. Cuma kita tak, para ulama tak fokus sangat apa yang diperbuatkan daripada ni. Cuma usually memang benda yang solid lah. Moving on to this issue kan, bukan saja anak kepada Nabi Nuh, malah isteri dia pun lah. Kan? And Allah specifically mention daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut. Di antara perumpamaan orang yang betul-betul kufur kepada Allah adalah isteri kepada Nuh dan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. And mereka ini bukan orang biasa, di bawah penjagaan dua nabi, yang Nabi baik. Nuh, Nabi Lut. So Salihin Salihin. So Nabi punya keluarga dah macam it can happen to Nabi-Nabi. Isu ni adalah kita sebagai seorang ketua keluarga ni, sama ada suami ataupun ayah, kita try our very best. But at the very end of it, itu urusan Allah. That is a matter lah. But the key point is try the best lah. Try the best, sabar, and tak boleh give always up have faith lah. Yes, correct. Have faith lah. Just don't give up lah. And kadang-kadang kita dengar macam orang tak apalah, kita kasih diorang peluang untuk diorang pilih. Ni kadang-kadang benda-benda yang agak susah untuk diterima juga. Sebab bermulanya anak-anak, didikan anak ni, Nabi kata pada umur 7 je. Kita tengok Nabi kata kita dah boleh didik diorang, dah boleh marah diorang kalau diorang tak solat as early as 7 tahun tu. Maknanya dia bukan kita bagi diorang peluang, because budak-budak ni kalau kita tak lentur diorang daripada muda, kita cakap tak apa, kita buka diorang ruang, diorang nak pergi mana, diorang nak try apa. Tapi kadang-kadang diorang tak nampak benda tu. Tapi bila benda yang tak baik berlaku, baru kita akan nak pergi kat dia. By the time dah tak sempat dah lambat dah. Melayu kita cakap melentur buluh biar dia rebungnya. Dahsyat. Cek kamu jap. I pernah kadang kita duduk dengan orang cakap, Ustaz, kita bimbang lah Ustaz, keadaan dunia sekarang macam gini, nak besarkan anak dan sebagainya. This is a real worry that people go through. Tak payah orang-orang luar, kita ni, kita ustaz ni, kita nak didik anak kita ni, kita bimbang, aku ni equipped ke tidak? But then the expectation and obligation is, as we have said many times before, we try our very best. Kena tanya diri kita, aku dah berikan cukup. Kadang balik tengok main game, main apa, main phone, bingit pula tengok kan. Of course lah, siapa tak bingit I mean, of course lah, I pun sebaliknya satu sudut pula, dunia sekarang macam ni. Kalau kita tak kasih phone, tak kasih apa, tak kasih elektronik, they will miss out lah. In terms of orang semua dah catch up kan. But on the other side also, like what you said, correct, kita kalau boleh arrangekan benda tu, there is a time for it. Correct. So for me, I always adopt Saturday one day kasih diorang, then followed by diorang punya homework and all that. Other than that, Monday to Friday, no. Sorry. Tak boleh main No phone. No sorry. Screen time No screen time. So sorry. I think actually kalau kadang-kadang kita bincang macam gini pun, they still very vague. Di antara tip yang I dapat yang
nak menunjukkan kita dah try our very best. It's actually one thing tau, solat. Yes. Budak-budak kalau dalam keadaan apa pun orang go through in school ke, in whatever that they do, kalau orang boleh take time untuk realize on their own self, aku kena solat, that's actually a good indication that we've done our job. It is the InsyaAllah. best discipline lah. InsyaAllah. Best I mean, if training. he can say that, Daddy, Friday I book my Oh, Jumaat itu kira already. Alhamdulillah. Okay dah, Alhamdulillah. Tu I rasa I dengar je macam okay. Tak payah nak pekik-pekik. Ah, Awal-awal tu memang betul, kena pekik-pekik. Tapi Yes, at one point yes, of time, diorang dari initiative to do it on themselves. Yeah. InsyaAllah. Macam Riman. Okay, Daddy, this Friday I'm not following you. No, I go with my friend to that. Oh, itu actually cool lah. Dia dah macam, boleh pergi dengan kawan okay. dia. Macam best Maybe lah. you dah dengar tunjukkan lega sikit. kat rumah lah role model. I kadang tengok as early as orang budak-budak 2-3 tahun pun dia tahu nanti macam dah azan dia letak sejadah. Itu budaya yang Itu pembentukan keluarga. tak payah marah pun. Betul. You buat budak-budak faham sih. I think macam as simple as that. Bila dia membesar, dia tahu benda ni wajib sih hari-hari si mak bapak aku buat. Ini yang kadang-kadang kita tak perlu nak. Didikan ni tak mestinya diorang tak solat. Yelah sekarang you tak pernah jadi role model diorang dalam solat. Exactly. That's why kenapa Nabi, kalau boleh Nabi betul-betul mewajibkan solat jemaah tu dalam rumah. Disebabkan inilah penyatuan hati kita dalam beribadah pada Allah. Correct. So hati anak-anak tu tahu solat jemaah tu macam mana, timing dia macam mana. So it's an education And discipline at the same time. Discipline. I respect walaupun I tengok zaman sekarang ni kadang macam solat ni normal sih. Takkan tak solat. Kau dah umur berapa sih? Tapi kadang-kadang bila tengok orang yang kerja keras boleh sekejap 5 minit aku nak solat je kat tangga. Itu respect babe. Respect. Solid lah. Tak kira lah kau siapa pun. Aku like macam lagi-lagi kalau kita respect dia like dia someone yang so kau macam yelah terkenal ke apa ke. Bila kau buat gitu kau pergi terkenal tu dah tak ada apa-apa untuk aku. Sebab aku lebih look up tu kau apa yang kau buat ni. Simple lah. Kadang-kadang I pergi mall I kadang macam teruja bila yelah kita biasa imam kat masjid kita biasa imam kat masjid. Tiba-tiba bila pergi dekat tempat-tempat yang surau-surau kecil ni kan, bila masuk tengok Masya Allah si budak-budak muda solat. Lepas habis solat duduk istighfar, doa. Macam wow, like Masya Allah sih. My remark is always their parents did well lah. Yeah. Always cari mana mak bapak dia. Selalu gitu kan. And ini yang Nabi cakap kan. Nabi cakap when it comes to education kan, it always comes from yourself first. Ibda' binafsika wa min aulik. Kalau kau buat diri kau elok, if you have educated yourself well, insyaAllah it will trickle down to your family. Dia tak perlu rimbat-rimbat, marah-marah. Itu semua by the time dah lambat. Tapi pada permulaan ni, daripada contoh ni contoh tauladan yang kita tengok. Sebab you cakap pasal mak bapak ni, bila I pergi musabaqah, kalau you dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 dekat Dubai competition world competition yang dia punya prize money tak payah cakap lah Masya Allah lah. Orang yang akan menang ketiga-tiga position ni, mak bapak akan diundang datang. So they will interview. Apa kau buat dengan anak kau? Betul. So one of the few things yang that time is my mother diundang. Dan bila dikongsikan kisah ketiga-tiga parents tu semua sama babe. Mak dia tu yang dia punya mak tu yang pegang rotan, yang apa semua kan. And kebanyakan mak-mak daripada mereka tu lebih gilakan Quran daripada budak-budak yang hafal ni. Sebab kesungguhan dia dengan Quran tu, budak-budak ni tengok budak-budak ni macam mak aku gini, aku kena gini. Yelah dalam keadaan nak menghafal ni mesti confirm rotan ni semua jalan dah. Yes, correct. Mak paling layak untuk buat tu. I lebih rela. Macam orang cakap, Ustaz saya nak hantar anak saya pergi mak tahfiz kat Malaysia ke dekat Indonesia ke. Babe, treatment anak you dengan anak orang lain tau. Lain, of course. Sebab tu ada yang balik terus tak suka dengan Quran. Tapi kalau mak yang didik, InsyaAllah segila mana pun you akan tengok tu mak aku. I pernah satu kali bila I pergi competition I tengah prepare for competition, international competition. My mother sampai sakit tau. Jerit-jerit pasal macam pergilah ulang ini. Sampai bila dia dah tak berbual dengan I dah macam Umi dia buat bodoh je. I ingat lagi satu bulan, 1 month left dia merajuk. Dia terus macam baru I macam nak prove to dia pula ni. Dan bila benda tu happen, balik terus menang babe. Macam bagus juga mak aku buat gini. Jadi macam yalah, but anak soleh tak soleh, I believe that semua anak ada special dia. And tak mestinya anak yang nakal tu tak boleh hafal Quran. I dulu pun kita besar kat Arab babe. I cakap dengan you lagi gonjol main bola pakai batu tau. Kita tengok orang main bola pakai bola Apalah kita main bola kat Arab kan, kalau dia punya salah dan classroom semua dia punya ni semua granite kan. Licin kan. Itu kita kasih lagi licin, letak batu, main bola dengan batu.
Gang batu tau. Yes. Bang, ini kena incorporate training ni bang. Yeah. Tak apa lah, cukup dah retire tu. Tapi that's the thing we learn it's all about patience, perseverance dalam kisah Nabi Tapi Nuh. betul Nabi Nuh bercerita bukan sahaja anak dia tapi bahkan isteri dia lah. Allah sebut dalam surah Tahrim tadi you baca tu kan. Wah, sedih tapi tetap macam mana pun dia Life adalah has to go on lah. dia tetap kekasih Allah lah. Yes. Dia adalah orang yang terpilih and dia bukan dakwah 1 hari 2 hari 950 tahun. Suppose tu kalau ikut pada akal kita 950 tahun anak bini dia mesti dah confirm dah klik Yes. Lama gila sih kau dari berdakwah. Yes. Macam mana orang lain boleh tak ikut kau? Itu normal. Tapi kalau family pun tak ikut. Tapi inilah realiti kehidupan. Orang kalau hari ni suka guna perkataan hustle Nabi Nuh tu memang betulnya hustle lah kan. Hasil habis lah tu kira Hasil. kalau cakap bahasa Cina ni ciong lah Ciong. Kira ciong habis lah Cuma hasil dia tak complain kat Facebook tu je. Kadang ada orang dia buat hasil tu lebih daripada dia hasil. Betul lah. Bukan nak melata lah. Cuma kita just cakap kadang kerja keras ni dia tak perlukan orang tahu. Yalah faham. Sebab bila orang dah tahu dah tak jadi kerja keras. Betul. Dah jadi kebanggaan tau. Dia ni And hasil also ni. maybe you need attention lah. Padahal orang yang lagi hasil tengok dia, kau hasil tu aku punya nasi goreng ke? Hasil demi hasil Jadi apa pun yang kita hasilkan 950 tahun, that is hustling That You is cannot compare pure lah. I'm so hustling sorry lah. There was nothing to compare about lah. Kita start 150 years. satu hari dakwah je, tak ada orang datang je dah ni kita punya lah level. Yalah of course. So kelebihan para anbiya, walaupun jemaah pengikut sedikit pun tetap jalan terus juga. Betul. Yelah sebab the main reward yang orang kejar is syurga. Bukan apa yang kita tengok kat dunia ni sekarang. Apa pun lah, kita dapat manfaat daripada kisah ni. Betul. Dan kita faham bahawa ini adalah satu realiti kehidupan. Kadang-kadang kita baik, kita kena put more effort pada orang-orang yang kita sayang. Tak mestinya mereka tu automatik akan ikut kita. Dan dakwah ni, hati, hidayah ni terbuka dengan izin Allah lah, bukan dengan izin kita. Betul. Sometimes macam I wonder lah ni macam yalah Allah pilih orang manusia-manusia Macam Stevie special ni. Macam Stevie Stevie Wonder kan. I think Allah pilih Blur jap. Allah pilih nabi-nabi ni sebagai to become nabi Kan macam how do they look at things in life macam Lain apa dorang nak, Lain. apa dorang ukur kan, macam you cakap kayu ukur tu. Their motivations are different What do they see in life tu? Macam sometimes yalah of course kita tak dapat jadi macam dorang, but it will be super interesting lah kalau kita boleh dapat tengok apa dorang cara fikir dorang and all that. Sebab tu bila Quran turun, ini sebagai satu ibrah lah. Allah hantar kita kisah-kisah ni supaya kita ikut. Kalau kau rasa kau kena anyai dengan adik-beradik, tengok kisah Nabi Adam. Kalau kau rasa kau punya dakwah ke, kau punya usaha tak kau penat sampai, usaha ke apa ke, tengok Nabi Nuh punya kesabaran. Semua ada babe. Kau rasa macam anak kau tak dengar kata, banyak Nabi anak tak dengar kata, isteri tak dengar kata, Nabi Nuh antaranya. Tapi bila kita tengok balik, kenapa Allah gandingkan kisah tu dalam surah Tahrim? Lepas ayat tu you tengok kisah kepada orang yang paling teruk dalam dunia, tapi isteri dia adalah isteri yang salihah. Firaun terbalik That's why dalam surah Tahrim itu dia punya miracle. Allah kata orang yang paling mulia salihaini, Allah gandingkan mereka tu dengan dua-dua salih, Nabi Lut dengan Nabi Nuh. Fakhanatahuma, mereka dikhianati lah. Orang salih tapi falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Lepas tu bila daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun, qalat rabbi ibni li. Sehingga kan cerita Nabi Nabi Lut dengan ni macam seakan-akan macam Allah marah. Kau khianat orang yang paling jujur dalam ni. Tapi pula orang yang beriman pada Allah, pada imra'ata fir'aun, isteri Fir'aun. Siapa tak kenal Fir'aun? Siapa tak kenal keangkuhan Fir'aun? Fir'aun lah dah memang betul lepas iblis lah senang cakap. Dan Allah tunjukkan kehidupan Fir'aun ni pada zaman dia tu, dia dipenuhi dengan kemewahan. Tapi kenapa isteri dia doa untuk Allah binakan dia istana dalam syurga? Qala rabbi ibnini indaka baitan fil jannah. Sebab setelah dia masuk Islam, setelah dia mengikut jejak langkah Musa, hidup dia habis babe. Hancur. Musa Fir'aun siksa dia teruk.
Dan dia tak melihat kemewahan dia satu kemewahan, sebab dia kalau aku nak rasa kemewahan ni, aku dapat kat dunia je. Sebab ini tu talking dia about kata, perspektif tadi ya. Yang perspektif, orang lain nampak dunia ni besar, dia nampak dunia ni kecil. Yes. Aku tak nak ni, aku nak yang tu. Betul. Correct. That's the view that macam kalau kita boleh dapat the same perspective dia macam orang awam berbual macam, kau aim ni, aku aim yang sana. Correct. Padahal yang ni dah besar dah. Betul. Kemewahan yang kat dunia dia dapat dah besar. Tapi disebabkan dia tahu kemewahan yang abadi itu hanya pada Allah SWT. Wah. Rabbi ibnini indaka baitan fil jannah. Dia minta tu je, binakan aku rumah dalam syurga, wa najjini min fir'auna wa amali. Dan selamatkanlah aku daripada Firaun dan perbuatan dia itulah, perbuatan syirik dia tu. Wa najjini minal qaumidh zalimin. Jadi dua angle Ini dua orang saleh, ni satu orang yang teruk. Tugha, orang yang kufur, orang yang mengaku diri Tuhan. Tapi Allah SWT cantikkan kisah dia. Kau hebat macam mana pun, tapi kalau kau diuji, kau boleh jadi macam gini juga. Kau teruk macam mana pun, tapi kalau kau dapat nikmat rahmat pada Allah, kau akan jadi kisah Nabi, kisah Fir'aun, isteri Fir'aun, iaitu Asia. Kita akan masuklah dalam bab-bab cerita Nabi Musa, cerita panjang. Nabi Musa pun lagi 20 episod ni. Kita memerlukan 95 tahun. Best betul. Yalah, insya-Allah, alhamdulillah. Sampai di sini sahaja insya-Allah. Semoga dapat kita manfaatkan daripada kisah-kisah ini. Teruskan, jangan berputus asa, dan kita bertemu pada episod akan datang. Assalamualaikum.